Buletin 1.30 bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama hari ini, dua beradik bermandi darah dikelar. Salah guna kuasa babitkan kontrak RM99 juta bekas pengerusi agensi kerajaan direman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gara-gara berang dengan peraturan membeli tidak lebih 2 paket minyak masak, seorang lelaki naik angin lalu menampar penjual wanita. Melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV, lelaki terbabit dikatakan dihalang membeli lebih daripada 2 paket minyak sekilogram. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 8.40 pagi semalam di sebuah kedai serbaneka di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Lelaki ini mengamuk dan bertindak menampar mangsa seorang wanita berusia 29 tahun. Mangsa turut diugut dan diminta berjaga-jaga menyebabkan jurujual ini melapor kejadian kepada polis. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent AA Ambalagan yang mengesahkan kejadian berkata, mangsa mengalami sakit di belakang kepala selain takut dengan ugutan suspek. Polis sedang memburu lelaki terbabit. Didakwa salah guna kuasa melibatkan kontrak kerajaan bernilai lebih RM99 juta. Seorang bekas pengerusi agensi kerajaan bergelar Datuk direman 4 hari bagi membantu siasatan. Turut direman seorang wanita yang memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Swasta bagi membantu siasatan kes yang sama. Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan kedua-dua individu direman bermula hari ini hingga 12 Januari. Kedua-dua suspek masing-masing berusia 64 dan 32 tahun tiba di Mahkamah Magistrate Putrajaya jam 9 pagi tadi. Mereka ditahan sekitar jam 5 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bekas pengerusi agensi kerajaan itu disyaki menggunakan jawatan dan kedudukannya sebagai pengerusi dalam mencadangkan sebuah syarikat secara lantikan terus bagi projek kempen periklanan digital bagi pasaran China bagi tempoh 2018-2020. Projek dianggar berjumlah lebih RM99 juta yang menggunakan peruntukan agensi kerajaan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Dua beradik berusia 5 dan setahun maut selepas dikelar seorang lelaki di kampung Tengah Sungai Yan, Kedah kira-kira jam 11.45 malam tadi. Dalam kejadian itu, suspek sebelum itu dipercayai mengamuk dan menyerang bapa saudara mangsa sebelum meluru masuk ke dalam rumah. Menceritakan detik kejadian, ibu mangsa Nur Hasyilawati Yusof berkata, suspek datang ke rumahnya dan memanggil nama suaminya Idris Saad. Pintu rumah kemudian dibuka abang iparnya Sobri Saad, namun diserang suspek dengan parang. Tapi dah kenal dah, di luar tu suara dia kan, dah biasa kan. Dia turun tak tangga tu. Dia pun tak naik tangga, dia cari tak ada orang keluar lagi kan. Dia jumpa saya lah. Jumpa dia libas saya kenal ini kan. Dia keluar lah. Tak bantu angkat mama sebelah tu. Tapi tak boleh nak masuk lah, dia ada 2 perang masa tu. Kan? Kita tunggu kat luar kan. Tak sangka lah kata budak-budak tu pun dia sanggup buat kan. Mangsa Nurul Hanim Idris 5 tahun dan adiknya Muhammad Hafiz setahun ketika itu sedang tidur di dalam bilik bersama Nur Hasyilawati sebelum dia keluar dari bilik berkenaan dan cuba ditikam suspek. Kok tegur tu dia marah kok terus tikam kat perut kok. Nasib baik tak kena kain kan. Kok pegangkan tirai pintu. Masa kok keluar tu dia masuk terus tengok pikat anak. Kok masih ni lah mau kok ipak kan. Tak tolong. Kok tolong kok tengok apa dia buat kat anak. Semua anak ada sana kata.
Mau jugalah. Apa dia buat kat anak aku tak tahu lah. Ujarnya setelah mengelar mangsa, suspek sempat menjerit kepadanya bahawa anak-anaknya sudah selamat bermandikan darah. Dalam pada itu, menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Mir Farid Altrash Wahid, suspek ditahan sejurus selepas kejadian, kini direman selama seminggu. Siasatan awal mendapati suspek memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Lagi aksi gairah di tempat awam. Kali ini, dua individu menimbulkan kemarahan netizen apabila mereka beraksi di kolam air pancut di Jalan Gayab, Kota Kinabalu, tular sejak petang semalam. Gambar dipercayai dirakam lewat malam 2 hari lalu selepas kawasan kedai ditutup. Pelbagai kecaman dilemparkan netizen ekoran tindakan dua individu berkenaan. Tindakan itu dilihat mencemarkan imej Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan. Namun tidak dapat dipastikan sama ada dua individu itu pelancong tempatan atau asing. Bagaimanapun, menurut Pengarah Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Lizawana Martin, pihaknya masih belum menerima sebarang aduan berkaitan gambar yang tular. Tindakan itu dipandang serius dan DBKK akan mengambil tindakan tegas bagi mengelak kejadian sama berulang. Antara langkah yang akan diambil, membuat pemantauan lebih kerap di lokasi terbabit. Beliau turut mengingatkan mana-mana individu melanggar peraturan sama akan dikenakan tindakan termasuk ditahan. Di Kuantan Pahang, lain pula ceritanya. Masjid dicemari kegiatan ketagihan dadah. Lebih memanjatkan kegiatan didalangi Siap Masjid berkenaan bersama 4 orang rakannya. Siap berusia 58 tahun ini ditahan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Pahang awal pagi tadi dalam satu operasi khas oleh Ketua Unit Operasi AADK Pahang, Zulkifli Muhammad. Serbuan dilakukan bersama 11 pegawai dan anggota selepas menerima aduan daripada pihak pengurusan masjid. Selain masjid ini, operasi turut memberi tumpuan kepada kawasan lain di sekitar Kuantan. Secara keseluruhannya, 15 individu ditahan berusia di antara 30 dan 58 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Kementerian Kesihatan bercadang memperluas kawasan larangan merokok di semua institusi pengajian tinggi IPT seluruh negara berkuat kuasa tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, cadangan itu susulan penguatkuasaan larangan merokok di premis makan dan dalam bangunan parlimen. Katanya, cadangan larangan merokok di IPT dipertimbangkan selaras fokus kementerian melindungi hak mereka yang tidak menghisap rokok yang merangkumi 80% penduduk negara ini. Larangan merokok dikuatkuasa Kementerian Kesihatan sejak Oktober tahun lalu. Manakala bagi premis makanan, larangan merokok berkuatkuasa 1 Januari lalu. Ahli Perniagaan Jolo atau Loh Teck Jo menyangkal laporan Wall Street Journal WSJ yang mendakwa dia memainkan peranan membantu urusan dengan China untuk menyelamatkan One Malaysia Development Berhad (1MDB) pada tahun 2016. Jolo turut menafikan dakwaan menerima kontrak lumayan melalui urusan berkenaan. Dalam satu kenyataan dikeluarkan peguamnya, Jolo berkata artikel itu separuh benar dan menyalahkan pentadbiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Artikel dalam WSJ disifatkan Jolo tidak berasas dan bermotif politik. Dakwaan itu turut disifatkan serius kerana menurut Jolo, sehingga kini WSJ gagal mengemukakan sebarang bukti yang sah untuk menyokong tuduhan itu. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Kedutaan China di Malaysia turut menafikan dakwaan yang disiarkan dalam artikel WSJ. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata pihaknya tidak tahu menau mengenai dakwaan laporan The Wall Street Journal WSJ bahawa China menyelamatkan 1MDB untuk mendapatkan projek mega yang menguntungkan. Projek mega berbilion ringgit yang dimaksudkan ialah projek laluan keretapi Pantai Timur ECRL dan projek saluran gas Trans-Sabah Pipeline. Certainly, I'm not aware of those report, and I'm not privy to the details. But certainly now we have to look into all
matters to ensure that the whole process must be transparent, and I think that is the position taken by the new government now. I'm not aware about that negotiation. Beliau terdahulu merasmikan pejabat eksekutif baru Dewan Perniagaan Amerika Malaysia di bangunan Faber Imperial Court. Laporan WSJ itu memetik dokumen yang dikatakan sebagai minit mesyuarat daripada beberapa siri mesyuarat antara pegawai Cina dan kerajaan terdahulu yang tidak didedahkan sebelum ini. Jelas beliau, Malaysia memerlukan sokongan negara asing untuk membantu kerajaan sekarang dalam semua siasatan yang masih belum selesai berkaitan 1MDB. Dalam pada itu, Datuk Seri Azmin berkata ahli politik boleh dilantik ke dalam lembaga syarikat milik kerajaan GLC sekiranya mereka layak dan daripada golongan profesional. Namun, lantikan itu hanya membabitkan jawatan lembaga pengarah dan bukan jawatan eksekutif. Memang kita bersetuju supaya tidak ada political reward dalam mana-mana GLC. Tetapi bukan dalam konteks bahawa ahli politik yang tidak boleh megang jawatan, sebab ada juga ahli politik yang profesional di kalangan accountants, engineers, architects yang boleh menyumbang kepada pembangunan GLC yang berkenaan. Namun ianya tidak boleh di kalangan pihak eksekutif. Mengulas lanjut, Datuk Seri Azmin setuju untuk memberi keutamaan kepada golongan profesional. Namun, kata beliau, sekiranya ada dalam kalangan pemimpin politik yang mempunyai merit berdasarkan kemahiran dan kelayakan, lantikan berkenaan boleh dipertimbangkan. Janji Manifesto Pakatan Harapan menetapkan lantikan ahli lembaga pengarah dalam GLC Nasional dan Negeri mesti dalam kalangan profesional, bukan mereka yang mempunyai kaitan politik. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yakin setiap kementerian mempunyai tugasan khusus dalam memperkasa sektor masing-masing. Sehubungan itu, menterinya Datuk Darrell Laking berkata pihaknya melihat tidak ada pertindihan portfolio dengan mana-mana kementerian. For MITI, International Trade and Industry, ini berbeza. MITI has a different role. But we will complement all ministry, bukan sahaja MED, dengan segala usaha mereka untuk meningkat keusahawan di Malaysia. So MITI is very specific on its role. Ours is on the international trade. We will focus on working with all ministries to bring in investors, to bring in domestic and international investors in our ecosystem. Beliau bercakap pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa bersama Penyelarasan Industri JBI bersama Kerajaan Negeri Sembilan di Seremban semalam. Sebelum ini, Bernama melaporkan terdapat cadangan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof yang berhasrat memperluaskan skop tugas kementeriannya dalam bidang pelaburan dan perdagangan membabitkan pembangunan usahawan. Kita ke laporan sukan. Persatuan Luncur Ais Malaysia ISAM sah digugurkan keahlian sebagai anggota gabungan Majlis Olimpik Malaysia MOM berkuat kuasa serta-merta. Presiden MOM Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria berkata, ini susulan keputusan Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS membatalkan pendaftaran persatuan berkenaan berkuat kuasa pada 18 Mei tahun lalu kerana gagal menghantar maklumat tahunan berkaitan persatuan sejak 2013 hingga 2018. Kita semua sedia maklum bahawa Ice Skating Association of Malaysia ISAM baru-baru ini telah digugurkan pendaftaran mereka oleh Sport Commissioner, dan selepas itu mereka telah membuat appeal dan the appeal was rejected. So hari ini kita telah mengambil keputusan berdasarkan kepada keputusan ini bahawa mereka bukan lagi affiliates kepada OCM. Sementara satu lagi Tralton Association of Malaysia masih dalam proses appeal, so we will not be able to make any decision. We will have to wait for the appeal.
Bagaimanapun menurut Datuk Seri Muhammad Nurza, MOM akan cuba membantu atlet di bawah naungan ISAM walaupun persatuan berkenaan tidak lagi menjadi anggota gabungan MOM. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Eksekutif MOM kali ke-9 bagi penggal 2018-2021 di Wisma OCM semalam. ISAM sebelum ini dilaporkan menghantar rayuan berhubung pembatalan tersebut namun ditolak Menteri Belia dan Sukan Sad Sadid Syed Abdul Rahman pada 29 Oktober tahun lepas. Perjuangan pemain muda Hadi Fayad Abdul Razak sebagai pemain pertama negara beraksi dalam Liga J2 Jepun bermula apabila dia berlepas ke Okayama malam tadi untuk menyertai pasukan barunya Fagiano Okayama bagi persediaan pramusim. Sebaik disahkan sebagai pemain import baru kelab berkenaan Disember lalu, Hadi berazam merebut tempat dalam kesebelasan utama pada setiap aksi yang akan diharungi pertengahan Februari depan. Fayad mencipta import tersendiri dalam bola sepak negara apabila mengikat kontrak sebagai pemain profesional selama semusim bersama Fagiano Okayama yang konsisten beraksi dalam Liga J2. Memiliki pakej fizikal sebagai pemain, Hadi Fayad kini perlu membuktikan bahawa dia mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Pertama sekali memang sasaran saya nak dapatkan tempat lah untuk bermain kan, dan untuk belajar sebanyak yang mungkin lah, menimba ilmu kat sana dengan banyak. Jadi ini sebab kita pun tahu level Jepun kan tinggi kan, jadi ini akan dapat banyak membantu saya lah untuk improve diri saya dalam bidang bola sepak. Hadi akan memulakan latihan rasmi bersama pasukannya Ahad ini dan beliau berazam untuk menarik perhatian jurulatih agar disenaraikan pada aksi pertama Liga 24 Februari nanti. Musim sejuk di Jepun kini bukan satu masalah, malah dia sudah pun menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Alhamdulillah lah saya dah dapat biasakan diri dengan musim sejuk ni sebab dah banyak kali lah saya datang ke Jepun kan. Alhamdulillah lah dapat sesuaikan. Jadi alhamdulillah lah, lepas ni pun saya akan ke pulau ke Okinawa, ada pre-season di sana. Dekat sana pun tak adalah sejuk sangat, 20 degree lah. Jadi ini akan banyak membantu. Fagiano Okayama adalah kelab yang berpangkalan di Okayama Prefecture yang dijenama semula pada 2004. Mengakhiri cabaran musim 2018 di kedudukan ke-15, Fagiano bercita-cita besar naik ke Liga Utama Liga J dengan mendapatkan pemain terbaik musim ini. 47 pasangan mencabar diri mereka sekaligus mencipta rekod baru untuk berkahwin dalam cuaca sejuk beku di Festival Ais Harbin. Visualnya menutup tirai Buletin 1.30 hari ini. Dengan itu, sama hormat dan Assalamualaikum.